Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Ashabul Fadilah, para asatidzah, tuan-tuan guru, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang mengikuti program kita secara live ataupun secara rakaman. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Taala atas limpah rahmatnya dapat sama-sama kita pada pagi ini, Al-Fadil Tuan Guru kita Ustaz Hanafiah. Seperti biasa, kita akan membaca, melihat yang akan dipermudahkan syarahnya berdasarkan pada kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun masuk insyaAllah pada manzilah yang ke-18 daripada 28 manzilah, iaitu manzilah Al-Qalb. Yang mana manzilah Al-Qalb ini adalah sebahagian daripada manzilah yang berada dalam buruj Aqrab atau Scorpio. Kalau kita berdasarkan kepada makna Al-Qalb ini merujuk kepada hati. Jadi bagaimanakah huraiannya nanti ini, kaitan antara hati dan juga Aqrab, insyaAllah bakal kita perdengarkan nantilah dalam syarahan. Baik. Dan seperti biasa, sebelum kita meneruskan kuliah kita, tuan-tuan boleh memuat turun nota yang telah pun dipermudahkan, diterjemahkan dan di type dengan begitu cantik dengan grafik dan sebagainya. Tuan-tuan boleh klik pada link yang telah pun disediakan dalam ruangan FB, dan juga kitab penuh daripada kitab asalnya tuan-tuan pun ada kita muatkan pada ruangan FB. Tuan-tuan boleh klik dan muat turun kitab tersebut. Baik. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, saya ingin persilakan kepada Tuan Guru kita untuk meneruskan kuliah kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'. Terima kasih sahibul fadilah Ustaz Faizal Jani. Tak lupa juga kepada seluruh warga kerja Jabatan Mufti Negeri Perak, Ashabul Fadilah, Ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diteruskan lagi pengajian kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Alhamdulillah, dapat juga kita teruskan. Al-maklumlah, kerana bukan semudah yang kita sangka untuk kita meneruskan warisan ilmu peninggalan tokoh-tokoh ulama as-salafus salih yang telah bekerja keras bertungkus lumus, menunjuk ajar, dan ianya menjadi jariah untuk mereka. Membicarakan tentang manzilah bulan. Kerana benar-benar kita nak memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utarakan dalam surah Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila. Begitu juga dalam surah Yunus, wa qaddarahu manazila. Beberapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut lafaz kalimah
manazil, manzilah bulan. Baiklah, kita teruskan dengan melihat rangkap syair, bait syair yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Khalifah bin Muhammad An-Nabhani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wal qalbu qad laha thalathun nanyirah fi nazmiha bayyinatun mustahirah. Wal qalbu qad laha thalathun nanyirah fi nazmiha bayyinatun mustahirah. Artinya, dan bintang al-qalbu, sebutir bintang yang terletak di buruj Aqrab. Dan bintang al-qalbu itu sesungguhnya berkelip-kelip oleh 3 cahaya yang bergemerlapan. Susunan manzilah al-qalbu itu amat nyata. Lagi masyhur kedudukannya. Baiklah. Rangkap syair yang selanjutnya. Wal kaukabul awsatu minha yazhara an sahibaihi wa huwa najmun ahmar. Wal kaukabul awsatu minha yazharu an sahibaihi wa huwa najmun ahmaru. Artinya, bintang yang berada di tengah-tengah manzilah al-qalbu itu adalah bintang yang cerah warnanya. Itulah dia. Bintang al-qalbu yang membina manzilah al-qalbu sendiri. Daripada 2 bintang yang berdekatan, iaitu sebutir bintang yang lebih warna merahnya berbanding dengan yang sebutir lagi menjadi pasangannya. Baik, kita perhatikan pula kepada rangkap syair yang selanjutnya. Fi sadisil 20 ya sadiqi yaluhu bil fajri ala tahqiqi. Fi sadisil 20 ya sadiqi yaluhu bil fajri ala tahqiqi. Manzilah al-qalbu merupakan bintang yang ke-26 di dalam kelompok bintang-bintang. Wahai sahabatku, perhatikan. Manzilah al-qalbu itu benar-benar berkelipan ketika ia terbit di waktu fajar. Baik, kita teruskan dengan perhatikan syarah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabhani. Qauluhu salasun nanyira wal qalbu kaukabun wahidun munirun yamilu ila hamrati fihi nurun salihun kama ya'ti fi nazmi baina kaukabain khafiyain syarqiyyun wa gharbiyyun ahaduhuma atwa'u min sahibihi yusammiyani nabatil aqrab wa hazihi suratuhu. Terjemahannya, merujuk kepada rangkap syair pada kalimah salasun. Dijelaskan, dan bintang al-qalbu yang membina manzilah al-qalbu merupakan sebutir bintang yang bercahaya yang menghampiri warna kemerah-merahan, berkerlipan. Bintang al-qalbu
itu memiliki cahaya yang baik sebagaimana yang dijelaskan pada kalam Nazam. Bintang Al-Qalbu yang membina manzilah Al-Qalbu terletak di antara dua butir bintang yang sedikit malap berbanding dengan bintang Al-Qalbu itu sendiri. Terletak di sebelah timur dan ada lagi sebutir lagi di sebelah barat. Maka ada dua bintang yang mengapit bintang Al-Qalbu. Sebutir bintang di sebelah timur dan sebutir bintang di sebelah barat bintang Al-Qalbu itu. Dan salah satu daripada kedua bintang ini lebih bersinar daripada pasangannya. Dinamakan kedua-dua bintang ini dengan nama Nabatil Aqrab. Dua bintang yang bercahaya lagi memancar. Nabata, nun baqa. Nabata tu maknanya memancar. Cahayanya memancar. Nabatil Aqrab. Dua bintang yang bercahaya lagi memancar. Berada di sisi sebelah kanan dan kiri. Timur dan barat. Bintang Al-Qalbu. Juga disebut dengan dua bintang Al-Nayab itu sebenarnya. Dua bintang di bahagian punggung kalajengking. Juga disebut dua bintang yang berada di bahagian putih ketiak kalajengking. Nanti saya akan jelaskan. Dan inilah dia rupa bentuknya. Baik, kita lihat kalam syarah yang selanjutnya. Qauluhu fi sadis ila akhiril bait wa yatlu'u ma'ahu min nahiyatil yamani najmun yuqalu lahu as-sabiqul akhir. As-sabiqul akhir. Wa huwa najmun kabirun wa yatla'u ma'ahu aidan nujumun yuqalu laha adh-dhibyu wal-dhalimu wa huwa al-akhiru minal hamarain. Artinya kalimah merujuk kepada bait syair pada rangkap syair fi sadis. Artinya dan terbit bersama dengan manzilah Al-Qalbu daripada pihak negara Yaman merujuk kepada arah selatan. Sebutir bintang yang dinamakan As-Sabiqul Akhir. Iaitu sebutir bintang yang besar dan terbit bersamanya. Juga beberapa bintang yang disebut Az-Zibyu dan Al-Zalimu, iaitu bintang yang akhir daripada dua bintang merah. Ada bintang yang terakhir itu. Daripada bintang yang merah, iaitu dua bintang yang dimaksudkan. Saya akan jelaskan perkara itu. Baiklah, minta usah Amri, kita lihat ya paparan yang selanjutnya. Diulangi lagi di sini rangkap syair yang ketiga. Ada ulangi lagi rangkap syair yang ketiga untuk kita sesuaikan syarah yang akan diberikan nanti. Baik, perhatikan rangkap syair, bait syair. Fi sadisil 20 ya sadiqi yaluhu bil fajri ala tahqiqi. Manzilah Al-Qalbu merupakan bintang yang ke-26 dalam kelompok bintang-bintang. Wahai sahabatku, perhatikan. Manzilah Al-Qalbu yang benar-benar berkelipan ketika ia terbit di waktu fajar. Baik, kita perhatikan kalam syarah yang diberikan. Wa min jihati syami an-nasrul waqi'u wa najmani yusammiyani al-hararaini yushabbihani al-firqadaini yatla'ani inda shiddatil baradi wa yatlu'u aidan ar-ra'i
wa huwa najmun qaribun min najmin yusamma qalbur ra'i wa nujumun mujtami'atun yuqalu laha al-faqratu wa bainal qalbi wad-dhubana nujumun sittatun nayaratun tusamma an naswatu fiha rawdatu wasatuha wastuha ataupun wasatuha al-ghanam wa ra'i wal qalbu wa fima yuqaribu rawdah salasatu anjumin mislul asafi yuqalu laha banatul imam qaribun minha najmani mudhi'ani yuqalu lahuma imamun wa mimma yali an-nasrul ta'iru arba'atu anjumin tusamma at-tamathilu wal harathimu tattabi'un nasrul waqi'. Baiklah terjemahannya. Dan dari pihak negara Asyam, iaitu arah utara, sebutir bintang yang dinamakan An-Nasrul Waqi', iaitu bintang burung helang yang jatuh. Bintang burung helang yang jatuh. Dan dua bintang yang dikenali dengan nama Al-Hararain, yang menyerupai dua bintang di kutub utara, yang dikenali dengan nama Al-Firqadain, yang terbit kedua-duanya ketika bersangatan sejuk. Ya, cuaca yang begitu sejuk. Dan terbit bersama dengan manzilah Al-Qalbu, sebutir bintang yang dikenali dengan nama Ar-Ra'i, bintang pada gugusan Al-Awa', iaitu penghalau singa, yang telah kita bahaskan, iaitu bintang yang hampir daripada sebutir bintang yang dikenali dengan nama Qalbur Ra'i. Qalbur Ra'i, ya, kita kata anjing pengembala. Ra'i itu adalah pengembala. Dan beberapa bintang yang membentuk satu kumpulan yang dikenali dengan nama Qalbul Faqara. Dan di antara manzilah Al-Qalbu dengan manzilah Az-Zubanah, terdapat 6 bintang yang bercahaya lagi bersinar, yang dikenali dengan nama An-Naswah. Padanya ada Ar-Raud, ada kolam di bahagian tengahnya. Masih ada lagi bintang yang dikenali dengan nama Al-Ghanam dan bintang Ar-Ra'i. Ya, ada bintang yang namanya Al-Ghanam dan ada bintang yang namanya Ar-Ra'i. Al-Ghanam merujuk kepada bintang yang dinamakan dengan Al-Ghanam, kambing, dan ada pula pengembalanya, Ar-Ra'i. Dan bintang Al-Qalbu, ada pula anjing yang akan mengawal kambing yang diternak. Dan berdekatan dengan bintang Ar-Rawdah, ada 3 bintang yang serupa dengan bintang Al-Asafi, iaitu bintang berbentuk rupa seperti tungku dapur, yang dikenali dengan nama Banatul Imam, anak-anak perempuan kepada ketua. Dan yang hampir dengannya pula ada 2 butir bintang yang bersinar cahaya yang dikenali dengan nama Imam juga, iaitu ketua. Mengiringi bintang An-Nasrul Ta'ir, iaitu burung helang, ada 4 lagi bintang yang dikenali dengan nama An-Nasru, At-Tamathil, dan juga Al-Harathim, yang mengikut bintang An-Nasrul Waqi'. An-Nasrul Waqi' itu adalah bintang Wega. Alhamdulillah, kita dah selesaikan pembacaan rangkap syair dan syarahnya. Maka minta Ustaz Amri untuk gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Baik. Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustazah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, boleh lihat slide yang saya paparkan. Perhatikan di situ. Manzilah Al-Qalbu terbit di ufuk timur ketika terbit fajar pada detik awal musim sejuk. Detik awal.
musim sejuk, iaitu tanggal 21 Disember 2021. Tak kira lah 21 Disember 2000, 21 Disember 2001, 21 Disember 2020, 21 Disember 2022. Jam 6.05 pagi, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar di Pulau Pangkor. Ya. Pada 21 Disember. Ada error tu di situ. 21 Disember. Jadi, bukanlah yang ditulis kat situ tu. Maknanya ada error di situ ya. 21 Disember hinggalah 4 Januari. Ya, 21 Disember hinggalah tarikh 4 Januari. Ada error di situ. Saya tulis 21 Disember hingga 20 Disember. Sepatutnya 21 Disember hingga 4 Januari. Baik. Perhatikan paparan yang diberikan. Perhatikan dulu garis ufuk yang berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau dikedudukan kaki langit sebelah timur. Mata angin timur syarqun. Shim, raqab, syarqun. Perhatikan pula dua garis membujur. Garis biru, ya, khatul istiwa, dan garis bujur berwarna merah, khatul kusufi. Berada di atas sedikit daripada garis ufuk berwarna hijau dan bersebelahan betul sebelah kanan garis bujur berwarna merah, maka di situ saya tandakan dengan tanda bulatan pada sebutir bintang yang tertulis di situ qalbul aqrab. Qalbul aqrab. Itulah dia bintang qalbul aqrab, bintang yang menjadi rujukan utama bagi manzilah al-qalbu. Qalbul aqrab membawa erti hati kepada kalajengking. Hati kepada kalajengking. Baik. Kita perhatikan di situ, hati kepada kalajengking itu adalah satu-satunya bintang. Ya. Bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah al-qalbu. Dan bintang ini sebenarnya ada lagi dua bintang yang menjadi pasangan. Meletakkan bahawa manzilah al-qalbu sebenarnya dibina dengan 3 bintang. Ya, di tengah-tengahnya itulah bintang rujukan utama, iaitu bintang al-qalbu yang menjadi rujukan kepada manzilah al-qalbu. Ada sebutir bintang di atasnya dan sebutir bintang di bawahnya. Bintang yang berada di atas mengarah ke sebelah utara, bintang yang berada di bawah sedikit daripada al-qalbu itu mengarah ke selatan. Jadi inilah dia 3 bintang sebenarnya yang membangunkan dan membina manzilah al-qalbu, di mana di tengah-tengahnya adalah bintang al-qalbu. Itulah yang menjadi rujukan utama kepada manzilah al-qalbu. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan yang selanjutnya. Terima kasih.
perhatikan setiap hari manzilah al-qalbu akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Baik, kita ambil 2 tarikh. Tarikh kemunculannya 21 Disember. Tarikh kemunculan manzilah al-qalbu 21 Disember 2022. Jam 6.05 pagi. Jam 6.05 pagi terbit fajar, masuknya waktu subuh di Pulau Pangkor. Setelah saya tandakan bulatan menggunakan, kita kata, perisian stellarium ni, kita tandakan di situ, di bintang Qalbul Aqrab tu, maka dia akan bagi kepada kita ketinggiannya. Kita akan dapati ketinggian bintang Al-Qalbu yang membina manzilah Al-Qalbu pada tarikh 21 Disember 2022 jam 6.05 pagi ialah 1 darjah 33 minit. Manakala pada tarikh keesokan harinya 22 Disember 2022 jam 6.05 pagi, kita dapati ketinggian bintang Al-Qalbu yang membina manzilah Al-Qalbu ialah 2 darjah 25 minit. 2 darjah 25 minit. Ini bererti, setiap hari manzilah Al-Qalbu akan berganjak sebanyak 1 darjah. Baik, mohon Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Apabila kita perhatikan, ini slide yang selanjutnya ni, kita perhatikan secara global. Secara global. Kerana apabila kita bicarakan suatu perkara, dia tak lari daripada 2 perkara. Yang pertama, sirah. Yang kedua, fikrah. Sirah dan fikrah. Sirah rupa bentuk, fikrah konsep. Rupa bentuk dan konsep. Jadi kita merujuk kepada rupa bentuk dulu. Rupa bentuknya iaitu sesuai dengan jenama yang diberikan sejak daripada zaman baginda Idris alaihissalam, iaitu Al-Qalbu, hati. Jadi namanya manzilah Al-Qalbu, hati. Hati kepada siapa? Hati kepada seekor serangga yang berbahaya, iaitu kalajengking. Hati kepada kalajengking. Dan oleh kerana manzilah Al-Qalbu ini didirikan, dibina oleh sebutir bintang yang menjadi rujukan utama, yang mana bintang itu disebut Al-Qalbu, hati kalajengking. Oleh itu, manzilahnya pun dinamakan dengan nama bintang yang membinanya. Nama bintang itu Al-Qalbu. Mengambil nama bintang Al-Qalbu, maka manzilah itu disebut manzilah Al-Qalbu. Baik. Manzilah Al-Qalbu ini sebagaimana yang saya nyatakan tadi, masih lagi kita bahaskan di sini dari segi sirah, rupa bentuk. Sirah, rupa bentuk. Apabila adanya sirah, adanya fikrah, adanya konsep yang perlu dijelaskan. Baik. Qalbul Aqrab. Qalbul Aqrab. Hati kepada kalajengking. Hati kepada kalajengking ini, bintang yang di tengah-tengah tu,
dikapit oleh dua bintang utama. Di sebelah atasnya menghala ke utara, dan di sebelah bintang, di bawah bintang Al-Qalbu menghala ke selatan. Jadi bintang Al-Qalbu yang membina manzilah Al-Qalbu ni ada dua bintang pengapit utama, di bahagian atas dan di bahagian bawah. Di bahagian atas menghala ke kutub utara, di bahagian bawah menghala ke kutub selatan. Itulah dua bintang yang betul-betul hampir dengan Qalbul Aqrab itu. Dua bintang. Dan dua bintang ini dinamakan dengan dua nama. Nama yang sekarang ini diguna pakai dengan nama An-Nayab. An-Nayab. Baik. Dengan nama An-Nayab. Alif, Lam, Nun, Ya, Alif, Ta. An-Nayab. Sama ada An-Nayatus Sabiq. Nayatus Sabiq. Iaitu bintang yang berada di atas menghala ke utara. Itu namanya An-Nayatus Sabiq. Manakala bintang yang berada di bawah Al-Qalbu iaitu An-Nayatut Tali. An-Nayatut Tali. Jadi bintang Al-Qalbu tu di tengah-tengah. Bintang Al-Qalbu tu di tengah-tengah. Dikapit dengan dua bintang. Diapit dengan dua bintang. Al-Qalbu tu di tengah-tengah. Ya, di bahagian atas menghala ke utara, bintang disebut An-Nayatus Sabiq. An-Nayatus Sabiq. Manakala bintang yang di bawah, An-Nayatut Tali. An-Nayat itu maknanya bahagian punggung dan bahagian ketiak. Jadi Al-Qalbu ni, bintang Al-Qalbu itu dinamakan Al-Qalbu kerana di situ adalah kedudukan hati kepada seekor kalajengking, Buruj Aqrab. Manakala dua bintang pengapitnya, bintang di atas, bintang yang di atas tu An-Nayatus Sabiq itu membawa erti putih ketiak. Putih ketiak. Putih ketiak bagi kalajengking. Kerana kalajengking tu dia ada dua tangan dia yang berbisa. Dua tangan dia yang berbisa, itulah kehebatan kalajengking dua tangan tu. Maka kehebatan dua tangan itu nanti dia berhimpun pada putih ketiaknya. Berhimpun pada putih ketiaknya itu, itulah dia. Sebutir bintang yang disebut An-Nayatus Sabiq. Iaitu putih ketiak. Bagi akrab kalajengking. Barulah di bawahnya itu Al-Qalbu. Bintang Al-Qalbu. Bintang yang membina manzilah Al-Qalbu. Manakala di bawah bintang Al-Qalbu ada bintang yang disebut An-Nayatut Tali. An-Nayatut Tali. An-Nayatut Tali itu maknanya bintang yang berada di bahagian punggung. Di bahagian punggung kalajengking. Jadi hebat kalajengking ni pada dua. Pada dua tangannya, dan di mana kekuatan dua tangannya itu terletak pada ketiaknya dan sebutir bintang yang disebut An-Nayatus Sabiq. Baik, barulah Al-Qalbu. Bawah Al-Qalbu An-Nayatut Tali. An-Nayatut Tali itu sebutir bintang, di situlah terletaknya punggung kepada kalajengking. Hebat kalajengking juga pada bahagian ekornya. Ekornya itu nanti berhimpun kekuatannya pada punggungnya. Sebelum kaki-kaki lipannya itu yang begitu bergerak tangkas. Itu
yang kita katakan sirah. Apabila kita faham sirah, tasyakul dan tasawur, rupa bentuk, datanglah fikrah, datanglah konsep yang kita akan faham tentang perkara ini. Baik. Setelah memahami perkara konsep sirah dan fikrah, setiap manzilah dia ada bintang-bintang sokongan. Sokongan. Dan bintang sokongan ni bukan daripada kalangan keluarga buruj. Sama ada bintang sokongan di sebelah selatan, khususnya merujuk kepada kutub selatan, ataupun bintang sokongan berada di sebelah utara, juga merujuk kepada bintang-bintang di kutub utara. Telah dibahaskan dalam kitab ini. Baik. Yang saya nak bahaskan lagi di sini kerana agak panjang lebar, di antara manzilah al-qalbu dengan manzilah az-zubana, masih lagi ada tengah-tengah tu ada satu manzilah, namanya manzilah al-iklil yang kita bahas minggu lalu. Manzilah al-iklil. Jadi kalau kita merujuk az-zubana, manzilah az-zubana. Lepas manzilah az-zubana, manzilah al-iklil. Lepas al-iklil hari ini, iaitu manzilah al-qalbu. Baik. Pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani, rahimahullah, menjelaskan di antara manzilah az-zubana dengan manzilah yang kita pelajari hari ini al-qalbu, kalau gitu di tengah-tengah tu manzilah al-iklil. Ya, manzilah al-iklil. Tapi ada lagi beberapa konsep yang perlu kita faham. Ada lagi 6 bintang. 6 bintang yang ianya menjadi bintang-bintang pedoman. Itu yang dibahaskan, menjadi bintang-bintang pedoman dalam masyarakat Arab. Jadi yang penting, selain daripada 3 bintang yang membina manzilah al-iklil yang kita bahas minggu lalu, lupakan yang 3 tu, ada lagi 6 bintang. 6 bintang itulah yang dalam kolam. Kolam tu kalau kita lihat, maknanya antara 2 tangan. Kalau jengking tu, jadi di situ ada kolam. 2 tangan kalau jengking tu, di situ ada kolam ar-raud. Dalam ar-raud itu ada 3 bintang di situ yang dinamakan antaranya bintang yang disebut at-tamasil. Tu dia. Itu semua. Begitu sekali. Dan melepasi daripada kolam itu sebelum sampai ke manzilah az-zubana, ada lagi 3 bintang yang juga menjadi bintang rujukan utama kepada masyarakat Arab. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Gerakkan. Okey. Slide yang selanjutnya. Terima kasih. Berakhir manzilah al-qalbu dengan terbitnya bintang asy-syaulah. Bintang asy-syaulah yang juga menjadi rujukan utama yang membina manzilah asy-syaulah. Ya, berakhir manzilah al-qalbu dengan terbitnya bintang asy-syaulah di ufuk timur ketika terbit fajar. Bila? Pada tarikh 5 Januari. Pada tarikh 5 Januari 2021, dan boleh juga kita membuat pemerhatian pada 5 Januari 2022 jam 6.13 pagi terbitnya fajar, masuknya waktu subuh Pulau Pangkor. Cuba kita perhatikan, ya, di kaki langit ufuk timur. Perhatikan garis ufuk yang berwarna hijau.
maka betul-betul ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan tanda bulatan di bahagian ekor kalajengking. Dekat situ ditandakan dengan bulatan, tertulis Asyaulah. Itulah dia bintang Asyaulah yang membina manzilah Asyaulah. Dengan terbitnya bintang Asyaulah, maka sahlah, tamatlah waktu operasi untuk manzilah Al-Qalbu. Tibalah giliran manzilah Asyaulah pula menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Baik, Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Gerakkan slide yang selanjutnya. Perhatikan slide yang ditunjukkan. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Al-Qalbu. Kalau kita gunakan perisian stellarium, ambil tarikh 22 Disember 2022. 22 Disember 2022, jam 6.15 pagi. Jam 6.15 pagi. Perhatikan di kaki langit ufuk timur. Perhatikan di buruj Aqrab, kalajengking. Tuan-tuan Ashabul Fadilah akan dapati ada jasad langit yang kita maklumi dengan nama Al-Qamar, bulan. Bulan dah pun terbit dan saya tandakan bulan itu dengan 4 tanda merah. Itulah dia kedudukan Al-Qamar, bulan. Perhatikan pada tarikh tersebut, 22 Disember 2022, jam 6.15 pagi. Bulan terbit betul-betul berada di manzilah Al-Qalbu. Kita perhatikan bahawa bulan bersebelahan betul dengan bintang Qalbul Aqrab. Dengan kata lain, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Al-Qalbu. Ini dia. Kita perbahaskan perkara ini. Baiklah. Selesai kita bicarakan tentang manzilah Al-Qalbu, yang saya nak beri sedikit ulasan lagi berhubung tentang manzilah Al-Qalbu ini. Kalau kita perhatikan tarikh kemunculan manzilah Al-Qalbu. Tarikh kemunculan manzilah Al-Qalbu ialah 21 Disember. Setiap tahun. 21 Disember setiap tahun kita perhatikan di kaki langit timur pada waktu terbitnya fajar. Masuknya waktu subuh pada tarikh 21 Disember, kita perhatikan kaki langit ufuk timur. InsyaAllah, kita akan dapati kemunculan bintang Al-Qalbu, bintang yang membina manzilah Al-Qalbu. Jadi kemunculan bintang Al-Qalbu yang membina manzilah Al-Qalbu ini bertepatan dengan tarikh bermulanya detik awal musim sejuk. Detik awal musim sejuk 21 Disember. 21 Disember. Baik. Bagi masyarakat Eropah, kita sedia maklum. Masyarakat Eropah, kita sedia maklum. Mereka memang berpegang dengan tarikh. Mereka cukup berpegang dengan tarikh 21 Disember. Kerana 25 Disember, mereka yang beragama Kristian, mereka akan menyambut Merry Christmas.
21 Disember, detik awal musim sejuk. Detik awal musim sejuk inilah, ya, bagi mereka yang berada di benua Eropah, mereka menunggu detik awal musim sejuk dengan berguguran salji. Bergugurannya salji. Jadi salji akan berguguran pada 21. Mereka akan meraih salji. Ya, sewajarnya hujan, tapi salji yang turun. Jadi salji itu dah turun 21 Disember. Mungkin dia akan turun ke muncaknya 3 hari berturutan. 21, 22, 23. 24 salji tak turun, 25 lazimnya salji tak turun. Maka mereka pilih. Itulah dia tarikh dari Christmas. Setelah salji biasanya akan turun 3 hari berturut-turut. 21 Disember, detik awal musim sejuk. Ya, itu yang mereka nantikan. Itu cerita di benua Eropah. Kalau cerita di, kita kata, negara China, bagi negara China dia terbahagi kepada 3 kan. China Selatan, China Tengah, China Utara. China Utara, penempatan wilayah-wilayah di sebelah utara memang 21 Disember mereka mula meraih iaitu salji. Bagi di selatan pula, di selatan mereka mula meraih limpahan hujan. Limpahan hujan. Jadi negara China ni istimewa. Dia dapat di 3 penempatan yang berbeza. Di sebelah utara, salji yang dilimpahkan. Di sebelah selatan, hujan yang dilimpahkan. Di sebelah tengah ni, mereka meraih angin sejuk. Yang juga mereka takut yang angin sejuk itu telah boleh menyebabkan mereka merasai apa yang disebut suhu di bawah paras. Dengan kata lain, negatif. Jadi negatiflah di China, di bahagian tengah China. Negatif. Hujan tidak, salji tidak. Tapi suhunya sejuk. Dengan angin yang bertiup. Baik. Untuk negara-negara Arab, dan kita cuba lihat maknanya dokumen, maklumat 2 sungai yang disitulah ketemadunan negara-negara Arab. Sungai Nil mengalir daripada selatan ke utara. Sungai Furat mengalir daripada utara ke selatan. Pada tarikh 21 Disember, sememangnya masyarakat Arab masyarakat Arab daripada zaman baginda Idris alaihissalam sehingga zaman baginda Ismail alaihissalam, sehinggalah hari keputeraan, kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Arab masa kini baru nak merujuk kembali. Arab masa kini baru nak merujuk kembali. Nak buka kitab turas. Mereka sendiri yang menamakan kitab tu kitab turas. Kitab pewarisan. Kitab pewarisan tu disimpan aja di bahagian arkib. Dimanfaatkan kalau ada kepentingan. Ada kepentingan diri dimanfaatkan untuk kajian PhD. Kalau tak ada kepentingan diri buat apa? Istilahnya begitu. Baik, maka apa yang dilihat masyarakat Arab daripada zaman berzaman, 21 Disember ini mereka menunggu tiupan angin sejuk. Ini yang tadi Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani menjelaskan, tiupan angin sejuk. Angin sejuk yang bertiup daripada berterusan 48 jam tanpa henti. 48 jam bertiup. Angin sejuk ni bertiup. Angin sejuk yang bertiup ni biasanya orang Arab namakan sor-sor. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa amma adun fa'uhliku
birihin sarsarin atiyah. Angin sarsar. Angin sarsar ni angin sejuk sebenarnya. Angin sejuk tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuma. Sab'a layali wa thamaniyata ayyam. 7 malam, 8 hari. Tak berhenti. Tapi masyarakat Arab, mereka dalam kitab-kitab yang mereka perakukan, antaranya kitab Hayatul Hayawanul Kubra karangan Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin An-Nuwairi, wafat pada tahun 733 Hijrah. Begitu juga kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat karangan Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini, wafat pada tahun 682 Hijrah, kemukakan kepada kita, ya, angin itu akan bertiup sampai 2 hari, 48 jam. Tarikh 21. Orang Arab dia tak pegang tarikh 21. Dia akan lihat. Nampak aja bintang. Ya. Nampak sahaja bintang Al-Qalbu yang membina manzilah Al-Qalbu. Ya. Di kaki langit timur ketika waktu fajar. Maka mereka sememangnya perakukan kerana lazimnya angin bertiup. Angin bertiup. Terbit saja bintang ni, angin bertiup. Jadi dia dah mula bertiup ketika terbit bintang. Angin sarsar, angin sejuk yang bertiup. 2 hari berurutan. 2 hari. Tu yang masing-masing merasakan kesejukan. Kesejukan. 21 Disember kesejukan. Apa yang kita nampak hari ini, mereka mula merujuk kembali penulisan kitab-kitab turas masyarakat Arab kini. Kerana dah berlaku tiupan angin sarsar tu sejuk sangat di bawah. Kita kata angin tu dah di bawah, tak paras, beku dah. Itulah yang Arab Saudi utara salji turun. Di bahagian utara Arab Saudi salji turun. Itu yang maknanya menghairatkan. Ini satu sejarah lah. Turun. Jordan dah turun lah. Tak tahu nanti saya nak muzakarah dengan pelajar-pelajar Jordan, nanti kitab Al-Azminatul Al-Wal Amkinatu dia orang ni ada ke tidak. Kalau masing-masing sibuk nak main salji. Tapi jangan main salji dulu. Kan angin tengah bertiup. 21 Disember angin tiup. 2 hari. 21, 22. 23 berhenti sekejap. Lepas tu angin akan bertiup lagi. Tiupan angin sejuk ni. Maknanya angin sarsar tu dah mula beroperasi. Sebaik saya terbitnya bintang Al-Qalbu yang membina manzilah Al-Qalbu. Baik. Maka masyarakat Arab yang duduk di Sungai Nil, di Sungai Furat, mereka akan melihat berapa ketinggian air Sungai Nil dan berapa ketinggian air Sungai Furat. Masing-masing lah untuk keperluan masing-masing. Kerana kalau mereka dapati bahawa air tu sedikit, baik Sungai Nil maupun Sungai Furat, maka mereka akan memulakan penanaman al-ainab, anggur. Jadi dia nak benihkan anggur tu. Maka dia nak dimulakan pembenihan anggur, tanam anggur. Yalah, pokok anggur ni berapa tahun boleh tahan, tapi maknanya kiranya dia perlu nak tanam pokok anggur, dia akan mula tanam pokok anggur lah, kerana yalah tak ada salji kan di situ, di Sungai Nil maupun di Sungai Furat, mereka akan tanam pokok anggur. Maupun di bumi Palestin, Falastinun, mereka tanam pokok anggur. Mereka tanam pokok anggur, mereka tanam ke kacang full, kacang adasun full, mereka tanam. Pada sebaik sahaja mereka rasa tiupan angin sarsar, angin sejuk ni. Tanaman termasuklah mereka akan mulakan tanaman kentang. Tanaman kentang. Kentang ada dua, kentang kuning, kentang putih kan. Kedua-duanya mereka tanam.
baik di lembah Sungai Nil maupun di lembah Sungai Furat. Jadi bagi masyarakat Arab di lembah Sungai Nil dan lembah Sungai Furat, mereka ambil peluang dengan tiupan angin sor-sor yang sejuk ni, dan terbukti dengan terbitnya bintang Al-Qalbu yang membina manzilah Al-Qalbu, mereka ambil kesempatan untuk mereka tanam, untuk mereka mana yang nak mulakan penanaman pembenihan pokok anggur, nak mulakan tanaman kekacang dan tanaman kentang. Kita pun tertanya, tanam tu, ya itu tanaman dia. Bagi mereka yang hidup di tanah tinggi, seperti kita kata Taif, bumi Taif itu tanah tinggi. Bumi Taif tanah tinggi. Kalau Sungai Furat tu kawasan tanah rendah. Ya, begitu juga Nil tu lembah, kawasan tanah rendah. Bagi kawasan tanah tinggi di bumi-bumi Arab, antaranya Taif, waktu tiupan angin sor-sor ni, kita kata bermula musim sejuk, kemunculan bintang Al-Qalbu, mereka mula yang ada modal, mereka mulakan pembiakan Dudatul Qaz. Apa Dudatul Qaz? Ulat sutera. Jadi di kawasan tanah tinggi Arab, di negara-negara Arab lah, kawasan tanah tinggi dia, sebenarnya orang Arab ni memang kita kata kebanggaan dia adalah sutera. Tapi bukan semua tempat tanah Arab boleh tanam sutera. Kawasan tanah tinggi dia. Macam rumah saya letak daun mulberry. Ada kat luar tu pokok-pokok dia. Tu daun tu adalah menjadi makanan utama kepada sutera, ulat sutera. Orang Arab memang berbangga dengan sutera. Apatah lagi, ya Rasulullah SAW sendiri apabila pergi berperang, Rasulullah akan lilit di bahagian pinggangnya dengan sutera. Kenapa? Itulah kerana ada bahagian yang tak boleh pakai baju besi. Ya, bahagian pinggang, dia baju besi sampai pinggang tu dililit dengan sutera. Kalau sutera ni, maknanya orang tusuk dengan pedang, tusuk dengan lembing, sutera ni kuat, menahan. Walaupun di kainnya lembut, tapi nilai sutera tu sebagai kita kata ialah sebagai pelindung, penangkis serangan. Itu yang memakai sutera untuk berperang tu diharuskan. Begitu juga kalau panah tu, kalau kita pakai baju sutera, tu panah tu. Di panah tu kena, tapi tak boleh mengoyakkan sutera. Tu nilai sutera. Bukan sekadar orang utara kata maghalib dia punya warna sutera tu. Jadi di sebalik kesejukan dengan terbitnya bintang Al-Qalbu, ada nilai di mana masyarakat Arab zaman berzaman menaruh harapan hingga ke masa kini. Sebab itu kalau kita pergi buat umrah ke buat haji, melaksanakan umrah, melaksanakan haji di tanah Arab, kita akan dapati banyak kekacang. Kalau tanam kat Yaman, tanam kat mana? Mesir, tanam sekitar mana? Sekitar negara Arab je. Kacang-kacang, adas, full, ya juga. Kentang, kita pun tanya kentang ni daripada Amerika ke? Tak, kentang daripada Yaman, daripada Mesir, daripada Iraq. Kentang yang kita suka makan tu, KFC punya kentang. Contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kembalikan semula kepada Ustaz Faizal Jani. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz atas pencerahan yang telah diberikan tadi dalam manzilah Al-Qalb. Manzilah Al-Qalb. Cuma kalau tuan-tuan yang nak melihat gambaran manzilah Al-Qalb ini dalam kitab,
ada dilukiskan tu. Bila biasanya bila Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru kita mensyarahkan disebut wahadhihi suratuhu tu, dalam kitab asalnya tu ada bentuk bintang yang bintang yang membentuk manzilah itu dalam kitab asal. Jadi tuan-tuan yang kalau nak merujuk, boleh rujuklah dalam kitab teks asal, kitab Manzumah Manazil Qamar ni ada dilukiskan secara kasar lah. Kalau disebut ada 3 bintang tu, ada diletakkan 3 bintang, 3 titik tu. Okey, baik. Okey, Ustaz, dalam kita punya FB, Alhamdulillah bersama-sama dengan kita ni ada Tuan Marzaman, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tuan Helmi Kushairi daripada Brunei, Ustaz. Oh, Alhamdulillah, terima kasih banyak daripada Brunei yang mengikuti program kita ni sejak mula sehingga pada hari ini. Didoakan supaya limpah rahmat kepada kita semua, terutama pada Tuan Guru kita. Alhamdulillah, insyaAllah. Moga-moga Ustaz Jumat pun moga-moga diberikan kesihatan je lah kepada Ustaz Jumat kita. Amin. Okey, kita ada satu soalan. Soalan ni datang daripada urus dia ni. Tuan Guru Ustaz, kita ini banyak merujuk kedudukan manzilah dari arah Yaman atau Syam. Adakah banyak perbezaan jika dilihat dari arah Malaysia? Mungkin istilah dalam rajah kita ni kot, Ustaz, apa ni manzilah yang Yamani dan Syami tu. Mungkin istilah tersebut, Yaman dan juga Syam itu, dia merujuk kepada apa sebenarnya? Kalau nak diberikan sedikit perbandingan dengan Malaysia macam mana? Terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Hanya wujud sedikit perbezaan dari sudut, maknanya nilai sudut tu je. Kerana contohnya kalau Perak, kedudukannya 4 darjah utara. Jadi Makkah Al-Mukarramah 21 darjah utara. Oleh itu akan dapatlah perbezaan sekadar 18-16 darjah sahaja. Perbezaan kedudukan asyarqu tu, yang asyarqu itu je. Perbezaannya tak banyak. Perbezaannya itu. Yang kita akan dapati berbeza dari segi kedudukan timur tepat. Bagi mereka yang berada di Makkah Al-Mukarramah, jadi mereka ada, ini sekarang kitab ini dikarang di Makkah Al-Mukarramah. Jadi sememangnya lebih tertumpu kepada kedudukan Makkah Al-Mukarramah. Pun begitu, kalau kita nak mutabakahkan dengan kedudukan kita, kerana saya tunjukkan kedudukan di Pulau Pangkor. Dan kita dapati bahawa tak banyak beza, Ustaz Fazal Ghani. Beza sekitar 15 darjah. Beza 15 darjah. Jadi masih relevan lagi kerana rujukan Yaman dengan rujukan Syam itu merujuk kepada arah, lazimnya digunakan bintang-bintang yang berdekatan dengan kutub. Berdekatan dengan kutub. Berdekatan dengan kutub. Pun begitu, kalau kita berada di Iskandaria, kita nampak, maknanya ada nampak perbezaan sedikit lah. Kenapa sedikit? Dia taklah orang kata sampai yang Yaman tu jadi Syam, yang Syam jadi Yaman, taklah. Tapi kita nampak, ketara sangat, ketara sedikit lah. Kerana perbezaan garis lintang. Perbezaan garis lintang. Itu sahaja. Kerana bintang-bintang rujukan tu masih lagi bintang yang hampir dengan kutub utara, kutub selatan. Tinggal lagi kita akan terasa sedikit perbezaan. Ya. Dan kalau kita melihat contohnya Akrab, Buruj Akrab, kita melihat Buruj Akrab di Pulau Pangkor dengan kita melihat Buruj Akrab di Iskandaria, Mesir,
ada beza, bukan beza rupa bentuk. Dia akan sengit tu, kita kata mailu syams. Dia mempengaruhi kadar kecondongan. Kadar kecondongan tu. Jadi itu yang bagusnya apabila Ustaz Faizal Jani perhatikan buruj akrab di Pulau Pangku. Perhatikan. Bila Ustaz Faizal Jani dapat peruntukan, kan, apa namanya tu, nak buat fatwa di Iskandariah, katakan, cuba perhatikan buruj akrab di Iskandariah. Ada beza pada nilai kecondongan. Dia kecondong sikit. Nanti kita nampak, ada condong sedikit, kadar kecondongan yang berbeza. Tapi rupa bentuk akrab juga, rupa bentuk yang sama, iaitu kalau jengking. Tetapi kecondongan itu ketara. Nampak kecondongan tu ketara. Bila kecondongan tu ketara, jadi itu yang kita akan nampak. Yang atas tu, dia punya atas tu dah jadi sebelah utara, yang belah apa ni kita kata bintang belah bawah tu dah jadi macam ke selatan. Itu saja. Kecondongan. Kita akan dapati kecondongan buruj dan kecondongan manzilah itu juga. Ada perbezaan pada nilai kecondongan. Darjah kecondongan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Okey, kita ada 2 soalan ni Ustaz. Boleh kot insya-Allah? Silakan. Okey. Tuan Muruzaman kita mohon surah yang menceritakan angin sarsar tadi Ustaz. Surah yang menceritakan tentang angin sarsar tadi tu. Mohon surah katanya. Itu kena lihat. Nantilah Ustaz Faizal Jani carikanlah. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Okey. Baik. Nanti kami masukkan surah Hud tu ya. Okey, tak apa, nanti kita masukkan Oman. Okey, satu soalan daripada Izo Ibrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang konsisten selalu dalam kuliah kita ni. Assalamualaikum Tuan Guru, mohon pencerahan adakah sifat manzilah hati kepada kalajengking? Apakah sifat manzilah memberi kesan kepada individu manusia? Saya ulang lagi soalan ni. Apakah sifat manzilah hati kepada kalajengking? Apakah sifat manzilah memberi kesan kepada individu manusia? Baik, terima kasih kepada, saya panggil dia Syekh Ibnu Ibrahim. Dia macam Ibnu Sina juga. PTD, Pegawai Takbir Diplomatik, kan? Dia PTD ni dia pelaksana dasar. Kita ni jadi imam aja, angkat takbir doa kunut aja. Jadi tak boleh buat apa sampai Johor pun dibubarkan dulu, kan? Jadi apa yang dinyatakan persoalan tajribah, iaitu uji kaji. Jadi persoalan tajribah, uji kaji, ramalan, bukan satu keyakinan tetapi sekadar pedoman. Dengan kata lain, ini adalah ilmu pedoman, bukan satu keyakinan tetapi ilmu pedoman. Kenapa nak jelaskan kata ilmu pedoman? Dia ramalan. Benda ramalan ni ada kalanya berbetulan, ada kalanya tidak berbetulan. Yang berbetulan, yang bertepatan, maka orang Melayu sebut mujarabah. Daripada perkataan bahasa Arab, jarrabah, yujarribu, tajrib. Kaji dan mengkaji, uji dan menguji. Kaji dan mengkaji, uji dan menguji melalui pemerhatian dan peringatan terhadap perkara yang berulang-ulang. Maka hasilnya adalah satu keputusan
keputusan itu merupakan kita kata hasil daripada apa yang disebut pemerhatian. Ya, kena jelaskan perkara ni. Datanglah namanya ilmu pedoman, bukan satu keyakinan. Ini pedoman. Jadi daripada jaraba yujarribu tajrid, datanglah mujarabat Melayu. Mujarabat Melayu. Maknanya ilmu pedoman yang telah dikaji, yang telah diperhati berulang-ulang kali, dan inilah dia hasilnya. Ya, apabila ditanya begitu, sebagai pedoman saja, bukan sebagai keyakinan. Apa hubungan hati kalajengking dengan hati manusia? Maka dia akan merujuk tarikh lahir manusia. Ya. Bila tarikh lahir Syekh Ibn Ibrahim? Bila tarikh lahir? Kalau tarikh lahir Syekh Ibn Ibrahim pada 21 Disember, waktu terbitnya bintang Al-Qalbu. Kenapa? Sebagai ramalan saja, bukan keyakinan. Ramalan yang kita jadikan satu pedoman saja. Apa sifatnya? Sifatnya sejuk. 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 Sejuk ni sejuk apa? Sejuk yang keras. Jadi dia susah nak dengar nasihat orang. Itu contoh itu kelemahan dia. Itu kelemahan dia. Susah nak dengar nasihat orang. Dia kena nak. Istilahnya, bukan satu keyakinan. Dia susah nak dengar nasihat orang. Dia ada pendirian dia sendiri. Dia ada hati sanubari dia sendiri. Tetapi apa kelebihan dia? Dia kreatif. Kreatif apa pula? Dalam sejuk-sejuk tu boleh lagi membenihkan al-inab, boleh lagi nak membenihkan anak pokok bagi anggurnya, ya, bagi kekacangnya, dia boleh lagi nak benihkan apa nama kentangnya. Kelebihannya tang itu. Kekurangannya susah nak dengar cakap orang. Contohlah begitu. Sebagai pedoman aja, bukan keyakinan. Itu aja. Yelah, untuk apa lagi nak faham tu, dah tak faham tu nak buat apa? Nanti apabila dia sakit, akan rujuk tarikh lahir. Lazimnya hari lahir kita, lazimnya lah, bukan semestinya, hari lahir kita sama dengan hari mati. Begitu juga hari sakit. Kita kena ingat, hari lahir lagi apa, hari sakit lagi apa, hari mati lagi apa. Man hasuna bidayatuhu, hasuna nihayatuhu. Itu kaedah, itu bukan satu keyakinan, itu kaedah. Man hasuna bidayatuhu, hasuna nihayatuhu. Elok di permulaan, elok di kesudahan. Starting tu penting. Jadi maknanya, kalau dah tahu dia tarikh lahir dia pada 21, sifat dia begitu. Nanti kalau dia sakit, apa kita katakan, orang yang cepat pulih ni, Ustaz Faizal Jani, apabila dapat dipulihkan semangat. Yang sakit tu yang kita nampak memanglah jasmani yang sakit. Zahiriah yang sakit. Tapi dia ada hubungan dengan batiniah, dia ada hubungan dengan rohani. Jadi dengan kata lain, orang yang cepat sembuh ni, contohnya lah, dia cepat sembuh, dia kena luka dia cepat sembuh, dia ada pendarahan dan cepat sembuh. Bila dia dapat dipulihkan semangatnya, semangat tu dapat cepat dipulihkan. Jadi kalau orang tu lemah semangat, memang lambat nak dipulihkan. Makan vitamin macam mana pun, Syekh Ibrahim belilah apa nama orang putih, suplementnya lain, vitaminnya lain, tapi semangat lemah. Jadi apa pun penting, pulihkan semangat dulu. Dia kalau lemah semangat,
Yang lambat lah nak baik sakit. Pulihkan semangat. Nak pulihkan semangat tu lah yang kena rujuk bila tarikh lahir dia. Apa kelemahan dia? Apa kelebihan dia? Jadi kita nak orang kata nak perbaiki kelemahan dia tu. Nak perbaiki kelemahan dia tu. Contohlah. Aku tak cakap orang lain, aku sendiri kena perdarahan otak. Dan ramai juga orang tanya, kenapa maknanya cepat pulih? Ya, yang jelas doa kawan-kawan. Kawan-kawan doakan. Ustaz Faizal Jani doakan. Semua doakan. Allah terima doa. Itu dari segi doa lah. Ikhtiar yang lain. Ustaz Anafiah kena cepatlah pulihkan semangat Ustaz Anafiah. Nak pulihkan semangat macam mana? Kena ingat. Semangat. Bakal jadi mesti bersajuk. Tu yang cepat pulih semangat. Tak faham tak apa. Dia kalau bab-bab dunia ni cepat pulih. Kalau maknanya kan bab-bab akhirat ni kan kita pun kata lepas ni sembahyang sunat duha lemah. Bab-bab tu lemah. Cuba dengar ada kenaikan S48. Oh, semangat. Tak ada kenaikan 44 lah sampai 4 pencen. Itu yang lemah. Ya. Asyik sakit dia. Wallahu a'lam bissawab. Abang, yelah abang baru zaman tu dalam zaman kau boleh pergi sampai 40 je. Satu tak boleh. Contohnya itu tu kau dapat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak Afandi Tuan Guru kita atas uraian dan juga penambahan-penambahan dalam bukan apa, dalam kita suka-suka berlawak dan sebagainya, ada rahsia-rahsia dan juga perkara-perkara yang banyak kita boleh ambil ibrah. Alhamdulillah. Respon balik pada Tuan Marul Zaman tadi, yang ayat yang dibacakan oleh Tuan Guru kita tadi adalah merujuk kepada beberapa ayat sebenarnya, dan antaranya surah Al-Haqqah ayat yang ke-6 yang menyebutkan rih sarsar itu, surah Fusilat ayat ke-16, surah Al-Qamar ayat 19. Surah Al-Qamar ayat 19, surah Fusilat ayat 16, surah Al-Haqqah ayat yang ke-6. Jadi bolehlah ini cerita pasal tentang kaum Ad, tentang kaum Ad. Baik, terima kasih banyak Fadil Tuan Guru kita. Okay, saya nak bacakan sikit, ada iklan daripada sahabat kita, pengajian online Kitab Falak, pengajian talaki Kitab Falak, Kitab Ajaibul Makhluqat, yang dibawakan oleh Fadil Tuan Guru kita juga, yang mana pengajian ini telah dijalankan di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya yang telah pun dijalankan sebelum ini, dan insyaAllah akan disambung semula dan boleh daftar pada ruangan yang telah pun ataupun link yang telah diberikan ni. Kelasnya percuma tetapi ilmunya mahal, masya-Allah. Memang betul. Kitab Ajaibul Makhluqat ni satu kitab yang sangat besar, sangat orang kata apa, berharga, sama ada dari sudut penulisannya, nilai yang ada dalam kitab tersebut, dan alhamdulillah satu-satunya lah buat setakat ni yang saya jumpa boleh menghuraikan kitab ni Fadil Tuan Guru kita lah. Okey, insyaAllah saya rasa setakat itu saja dulu kuliah kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Fadil Tuan Guru kita. Semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan untuk kita sama-sama terus dapat mengutip lagi mutiara ilmu daripada beliau, dan juga kepada sahabat-sahabat yang mengikuti program kita daripada awal hingga akhirnya. Terima kasih banyak, dan mohon share dan juga like lagi tuan-tuan kita punya live di FB ni dan juga live di YouTube. Moga-moga nanti insyaAllah ilmu ini akan dapat dipanjang-panjangkan, akan dapat disambung-sambungkan. Moga-moga memberi manfaat kepada kami pihak Urustia yang cuba untuk mengadakan program ini pada setiap minggu, dan terutamalah pada Fadil Tuan Guru kita dan semuanya, insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan kalimah yang mulia, aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.